Aznil Nawawi. Akhirnya pecah kesunyian. Kebenaran yang mengejutkan. Ramai. Dalam dunia hiburan yang penuh dengan desas-desus dan kabar angin, tidak semua bintang memilih untuk membalas. Namun, apabila diam menjadi luka dan fitnah mula membentuk persepsi, seorang legenda seperti Datuk Aznil Nawawi tidak lagi mampu berdiam diri. Setelah berminggu-minggu dihujani pelbagai tuduhan yang tidak berasas, Aznil akhirnya memecahkan kesunyian dengan suara yang lantang, jelas, dan penuh keberanian. "Mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya," ujar Aznil dalam satu kenyataan eksklusif yang menggegarkan dunia hiburan tanah air. Dalam nada yang tenang tetapi tegas, beliau tampil dengan kekuatan luar biasa, mematahkan setiap tohmahan yang telah menghantui dirinya sejak kebelakangan ini. Bukan sekadar seorang selebriti, Aznil ialah ikon yang telah membentuk budaya hiburan Malaysia selama lebih 3 dekad. Namun dalam diam, hati seorang manusia, walau sekuat mana, juga mampu retak apabila kebenaran dikaburkan dengan kebencian. Fitnah yang dilemparkan bukan kecil. Ada yang mendakwa beliau bersikap hipokrit dalam amal jariahnya, kononnya hanya mahu perhatian media. Ada pula yang menuduh beliau terlibat dalam agenda tersembunyi di sebalik kerja-kerja kemasyarakatan yang beliau lakukan. Lebih menyedihkan, ada suara-suara sumbang yang cuba merosakkan nama baiknya dengan tuduhan tidak berasas yang menyentuh maruah dan nilai-nilai yang beliau perjuangkan selama ini. "Saya bukan manusia sempurna, tetapi saya tidak akan sesekali membenarkan penipuan dijadikan kebenaran," tegas Aznil. Matanya berkaca namun nadanya tetap bersahaja. Ramai yang tersentuh apabila beliau berkongsi tentang malam-malam yang beliau habiskan dalam doa dan tangisan. Bukan kerana takut pada reputasi yang tercalar, tetapi kerana kecewa dengan manusia yang sanggup menghancurkan tanpa mengenal hati budi. Aznil tidak hanya menafikan, beliau tampil dengan bukti. Paparan rakaman, dokumen sumbangan, kenyataan daripada individu yang pernah dibantunya, semuanya dibentangkan satu persatu. Tiada ruang lagi untuk keraguan. Setiap fakta menjawab satu persatu fitnah yang selama ini bersarang di media sosial. Dalam satu detik, suasana menjadi senyap, bukan kerana tiada suara, tetapi kerana ramai mula tersedar bahawa mereka telah menjadi saksi kepada satu penghukuman tanpa bicara yang adil. Tetapi Aznil tidak membalas dengan kebencian. Sebaliknya, beliau menzahirkan doa dan pengampunan kepada semua yang menganiayainya. "Saya belajar bahawa diam tidak bermakna bersalah dan bercakap bukan bermakna mencari simpati," katanya, penuh makna. Di sebalik kelembutan kata-katanya, tersimpan kekuatan luar biasa seorang lelaki yang telah lama memahami dunia ini tidak selalu adil. Peminat setia yang selama ini mengikuti perjalanan seni dan kerja kebajikannya menzahirkan sokongan tidak berbelah bagi. Ruang komen di media sosial dipenuhi kata-kata semangat. Ada yang mengimbau kembali kenangan sewaktu dibantu oleh Aznil ketika mereka susah. Bagi mereka, Aznil bukan sekadar personality TV. Beliau adalah cahaya yang menyuluh kehidupan ramai, tanpa perlu publicity, tanpa mengharap balasan. Kisah ini bukan semata tentang membersihkan nama, tetapi tentang harga sebuah integriti. Dalam dunia yang pantas menilai berdasarkan tajuk dan bukan isi, keberanian Aznil Nawawi menjadi pengajaran penting. Jangan sesekali diam apabila kebenaran sedang diselewengkan. Dan yang lebih penting, jangan biarkan suara-suara sumbang memadam cahaya yang selama ini memberi harapan. Walaupun pendedahan ini belum menjawab semua pertanyaan, dan mungkin masih banyak yang tersimpan dalam diam, satu perkara menjadi jelas. Aznil Nawawi bukan lagi berdiri sebagai mangsa. Beliau bangkit sebagai suara yang tidak akan dibungkam lagi. Kebenaran, walau seteruk mana ditenggelamkan, akhirnya akan menemui jalannya ke permukaan. Kini, mata semua tertumpu kepadanya. Bukan lagi kerana kontroversi, tetapi kerana ketulusan yang jarang terlihat dalam industri yang sering diselubungi topeng. Dan di sebalik semua ini, Aznil terus berjalan. Tenang, tabah, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Sebab akhirnya, bukan populariti yang menilai siapa kita, tetapi keberanian kita mempertahankan kebenaran. Sambungan. Kisah Aznil Nawawi dan kebenaran di sebalik fitnah. Setelah Datuk Aznil Nawawi membuat kenyataan yang memecah kesunyian, ramai pihak tersentak, bukan hanya kerana keberaniannya,
tetapi juga kerana segala yang berlaku sebelumnya tidak pernah disangka akan menjadi sebegitu parah. Untuk memahami bagaimana seorang tokoh dihormati seperti beliau boleh terjerumus dalam gelombang tuduhan liar, kita perlu menyusuri kembali jejak waktu dan menyelami peristiwa demi peristiwa yang mencetuskan badai ini. Segalanya bermula dengan satu video yang tular di media sosial. Video yang menunjukkan Aznil menghadiri satu majlis tertutup bersama beberapa tokoh korporat dan selebriti. Dalam video berdurasi tidak sampai 2 menit itu, Aznil dilihat berbual mesra dengan beberapa individu yang kemudiannya dikenali sebagai terlibat dalam siasatan penyelewengan dana. Tanpa konteks, tanpa penjelasan, netizen pantas menjatuhkan hukuman. Aznil pun sama saja dengan mereka, nampak baik depan kamera, belakang macam-macam, tulis salah seorang pengguna Twitter yang disokong ribuan ulang kicauan. Tidak cukup dengan itu, ada pula tangkapan skrin palsu menunjukkan kononnya Aznil menerima dana untuk projek amal palsu dari satu organisasi luar negara, suatu perkara yang jelas tidak berasas, tetapi disebarkan tanpa henti. Yang paling menyakitkan bagi Aznil ialah apabila satu ciapan lain menyebut, segala kebajikan dia selama ini hanya untuk publicity. Orang baik tak perlu masuk TV untuk tunjuk dia baik. Ayat itu menusuk hati beliau. Dalam temu bualnya yang pertama selepas berdiam diri, Aznil mendedahkan bahawa beliau tidak tidur selama beberapa malam kerana terlalu kecewa dan keliru. Saya selama ini hanya mahu bantu. Saya tak sangka kebaikan saya digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan saya. Katanya, suaranya perlahan tetapi penuh emosi. Paling memilukan, tuduhan tersebut memberi kesan bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga keluarga. Ibunya yang uzur dikatakan menitiskan air mata selepas mendengar khabar angin itu dari jiran tetangga. Mak saya tanya, "Betulkah, Aznil? Orang kata kamu tipu duit orang?" Saya terdiam. Macam mana saya nak jawab soalan macam tu pada wanita yang percaya pada saya seumur hidupnya? Kata Aznil sambil menahan sebab. Sahabat-sahabat rapat yang mengenali Aznil sejak awal kerjaya turut tampil mempertahankan beliau. Erma Fatima, pengarah tersohor dan teman seperjuangan sejak zaman awal RTM, berkata, "Saya kenal Aznil bukan sehari dua. Kalau dia menipu, dia tak akan terus konsisten buat kebajikan selama lebih 20 tahun. Tetapi suara pembela seperti itu seringkali tenggelam dalam bisingnya dunia maya yang lapar sensasi. Namun, tidak semua diam." Seorang ibu tunggal bernama Puan Norizan tampil berkongsi kisah bagaimana Aznil secara senyap membiayai pembedahan jantung anak lelakinya. "Dia tak kenal saya pun, tapi dia bayar semua bil hospital. Dia cuma pesan, saya jangan heboh-hebohkan. Katanya itu antara dia dengan Allah," ujar wanita itu. Tangisnya tidak tertahan dalam satu wawancara ringkas di Facebook Live. Pendedahan demi pendedahan akhirnya membuka mata masyarakat, sedikit demi sedikit. Dalam dunia yang cepat melabel dan lambat memahami, kebenaran selalunya perlu berjalan kaki ketika fitnah menaiki jet. Aznil sedar akan itu. Oleh sebab itu, dia memilih untuk membalas, bukan dengan dendam, tetapi dengan penjelasan, dengan fakta, dan dengan keikhlasan yang tidak dibuat-buat. Sebagai manusia, Aznil tidak menafikan bahawa fitnah itu menggores luka yang dalam. Setiap malam selepas pulang dari rakaman program, dia duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang sunyi. Kadang-kadang, katanya, dia merenung gambar arwah ayahnya, seorang guru yang tegas tetapi penuh kasih, dan bertanya dalam hati, "Ayah, apa aku patut buat sekarang?" Ketika itulah beliau sadar, diam tidak lagi pilihan. Dunia perlu tahu kebenaran, tetapi dengan cara yang bermaruah. Maka beliau memutuskan untuk mengadakan sidang media, bukan untuk membela diri semata, tetapi untuk menyampaikan message yang lebih besar, agar masyarakat belajar untuk tidak mudah percaya, tidak cepat menghakimi. Setiap kali kita klik butang share tanpa tahu cerita sebenar, kita mungkin sedang menghancurkan hidup seseorang, kata Aznil pada akhir kenyataannya, yang disambut dengan tepukan gemuruh daripada wartawan yang hadir. Kini, walaupun badai belum sepenuhnya reda, Aznil Nawawi sudah berdiri lebih teguh daripada sebelumnya. Bukan kerana dia kebal daripada luka, tetapi kerana dia berani menghadapinya dengan kejujuran, dengan kesabaran, dan dengan hati yang tetap memilih kasih sayang, walaupun dunia menyambutnya dengan curiga. Aznil Nawawi, di sebalik senyuman, ada hati yang luka. Pada setiap malam, selepas semua kamera dimatikan,
Selepas gelak tawa penonton hilang bersama gema studio yang sunyi, Datuk Aznil Nawawi akan kembali ke sebuah ruang kecil di rumahnya yang selalu gelap. Bukan kerana kekurangan cahaya, tetapi kerana di situ tiada siapa menyaksikan senyumannya yang perlahan-lahan pudar. Di luar, Aznil sentiasa dikenali sebagai penghibur berjiwa besar. Sosok yang ceria, petah berbicara, dan pandai mengambil hati semua peringkat usia. Namun, siapa sangka di balik setiap kata gurauan, ada luka lama yang disembunyikan rapi? Siapa sangka bahawa lelaki yang membuat seluruh negara ketawa, sebenarnya memikul beban pribadi yang tak terucap. Beban menjadi simbol harapan, sekaligus mangsa harapan itu sendiri? Kisah tentang fitnah yang tular bukan hanya menggoncang reputasinya, tetapi juga mengoyakkan sisi dalam dirinya yang selama ini dibentengi dengan iman dan sabar. Ia bukan sekadar soal maruah. Ia tentang kepercayaan, tentang identiti, dan tentang rasa hilang arah bila dunia mula menyoal motif segala kebaikan yang dia lakukan selama ini. Pernah suatu malam, ketika pulang dari program kebajikan yang disertainya secara rahasia, Aznil berhenti di masjid kecil di hujung taman. Bukan untuk bergambar, bukan untuk bersalaman dengan jemaah, tetapi hanya untuk sujud. Lama, dalam gelap, dalam diam. Saya bukan malaikat, tapi adakah salah kalau saya hanya mahu membantu? Bisiknya perlahan kepada Tuhan. Detik itu, seolah seluruh dinding masjid mendengar jeritan hatinya yang paling sunyi. Watak Aznil bukan hitam atau putih. Dia bukan sempurna. Dia punya detik marah, kecewa, ragu. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu, dia sentiasa cuba menjadi lebih baik. Dia tidak meminta pujian, hanya pengertian. Dan apabila fitnah datang menggugat nilai dirinya, dia goyah. Ada masa, dia sendiri bertanya dalam hati, kalau selama ini saya berbuat baik, tapi orang tetap salah faham, adakah semua ini sia-sia? Namun, yang menguatkannya bukan semata-mata kebenaran, tetapi memori. Tentang kanak-kanak di rumah anak yatim yang memeluknya sambil berkata, Uncle Aznil, terima kasih sebab belikan kasut baru. Tentang seorang peminat tua yang menitipkan surat tangan, menceritakan bagaimana kehadiran Aznil setiap pagi di kaca TV telah menyelamatkan beliau dari kemurungan selepas kematian suaminya. Setiap kenangan itu bagaikan lilin yang terus menyala dalam malam jiwanya. Apa yang menjadikan kisah ini semakin mendalam adalah kerana semua peristiwa ini bukan berdiri sendiri. Video yang tular itu, surat fitnah, serangan netizen, semuanya muncul hanya beberapa minggu selepas Aznil diumumkan akan memegang jawatan penasihat program nasional berasaskan pendidikan moral untuk remaja. Beberapa pihak mendakwa pelantikannya tidak layak, bahawa dia hanya seorang penghibur yang cuba menjadi ahli falsafah. Ada pihak yang mula menyusun teori. Adakah ini hanya serangan politik halus untuk menjatuhkan kredibiliti seseorang yang mempunyai pengaruh besar kepada generasi muda? Mengapa begitu cepat dan tajam serangan itu berlaku selepas pengumuman tersebut? Dan mengapa individu yang menyebarkan video awal tidak pernah tampil di depan kamera? Soalan-soalan ini belum terjawab. Dan Aznil, walaupun telah menjelaskan segalanya dari sudut dirinya, masih memilih untuk tidak mengungkit lebih jauh tentang pihak-pihak di belakang tabir. Saya tidak mahu membuka aib orang lain untuk menutup luka saya, katanya dengan nada yang lebih berat dari biasa. Namun jelas kelihatan bahawa dirinya kini berubah. Bukan berubah menjadi pahit, tetapi menjadi lebih dalam. Aznil kini lebih banyak menyendiri, lebih selektif dalam projek yang disertainya, dan lebih berhati-hati dalam menzahirkan emosi. Namun, di mata peminat yang peka, perubahan ini bukan kehilangan. Ia adalah kebangkitan semula seorang lelaki yang sedang membina kembali jati dirinya di antara runtuhan kepercayaan. Dan seperti semua kisah yang belum berakhir, masih ada pintu yang belum terbuka, rahsia yang belum disingkap. Siapakah dalang sebenar di sebalik penyebaran fitnah ini? Apakah benar ini berkait dengan politik atau cemburu industri? Dan apakah Aznil benar-benar akan kembali ke dunia hiburan seperti dahulu? Atau akan memilih untuk menghilang perlahan-lahan, membiarkan semua misteri kekal dalam diam? Yang pasti, pembaca tidak dapat lari daripada perasaan ingin tahu. Dan mungkin, seperti Aznil sendiri, kita pun sedang mencari makna sebenar. Bahawa dalam dunia penuh bayang-bayang, kejujuran tetap mampu bersinar.
walaupun kadang hanya dalam senyap. Bayang-bayang di sebalik wajah ceria, misteri yang belum terungkap. Walaupun Aznil Nawawi telah tampil memecah kesunyian dan menjernihkan banyak kekeliruan, namun ada sesuatu yang masih menggantung di udara. Sesuatu yang membuat orang ramai merasa kisah ini belum selesai. Setiap kata yang diucapkannya, meskipun jelas dan tenang, bagaikan menyimpan lapisan-lapisan makna yang tidak terucap. Seperti ada kebenaran yang lebih dalam, yang disembunyikan bukan kerana takut, tetapi kerana ia terlalu rumit untuk dijelaskan. Dalam sidang medianya yang tular itu, banyak pemerhati menyedari satu perkara ganjil, sebuah jeda aneh selama beberapa saat ketika Aznil diminta menjelaskan tentang hubungannya dengan salah seorang tokoh dalam video tular. Beliau tersenyum, menarik nafas panjang, lalu menjawab dengan ringkas, "Saya tidak mau bercakap tentang individu itu, bukan sekarang." Kenapa? Bukan sekarang. Dan kenapa wajahnya, yang biasanya yakin dan bersinar, seketika menjadi pucat? Apakah ada sejarah tersembunyi di antara mereka? Sesuatu yang bukan semua orang boleh faham? Atau mungkin sesuatu yang pernah mengubah arah hidupnya diam-diam? Misteri itu semakin bertambah apabila beberapa hari kemudian, sebuah laman blog hiburan alternatif memuat naik foto lama. Gambar Aznil bersama individu berpakaian formal di sebuah lokasi asing, kononnya di luar negara. Gambar itu tiada tarikh, tiada lokasi spesifik, dan lebih aneh lagi, tidak pernah muncul dalam mana-mana arsip media rasmi. Spekulasi mula memuncak. Adakah Aznil pernah terlibat dalam sesuatu di luar jangkaan? Apakah hubungan rahasia itu berkait dengan krisis yang sedang berlaku? Namun seperti biasa, Aznil memilih diam. Dalam satu sesi bual bicara tertutup dengan beberapa wartawan terpilih, beliau sempat mengucapkan sesuatu yang membuat semua terpaku. Kadang-kadang kebenaran itu terlalu pahit untuk diberitahu, dan tidak semua orang layak mendengar segala-galanya. Kata-kata itu mengundang lebih banyak persoalan daripada jawaban. Dan sejak itu, kisah tentang masa silam Aznil menjadi bisikan misteri di kalangan mereka yang pernah bekerja dengannya. Seorang bekas produser lama dari tahun 1990-an yang enggan dikenali menyebut bahawa Aznil pernah menghilang selama hampir 2 bulan pada satu masa tanpa penjelasan. Ketika itu, ramai menyangka beliau mengambil cuti atau pergi bercuti ke luar negara. Tapi beberapa kru teknikal mendakwa melihatnya di KL, keluar masuk satu bangunan lama di Jalan Pudu. Bangunan itu sekarang telah kosong tetapi tiada Aibiat Lido Aznil Lui Toijo. Dan ada lagi, satu surat tanpa nama yang sampai ke pejabat sebuah stesen TV swasta besar, hanya beberapa hari selepas video kontroversi tular. Di dalamnya hanya satu ayat. Dia tahu rahsia kami, dan dia memilih untuk diam selama ini. Surat itu tiada pengirim, tiada cap pos, ditulis tangan rapi. Isinya ringkas, tetapi cukup untuk membuat pihak atasan menjadi resah. Adakah Aznil menyimpan satu rahsia yang jauh lebih besar, sesuatu yang berkait bukan hanya tentang pribadi, tetapi juga sistem yang dia berada di dalamnya? Apakah dia pernah menjadi saksi, atau bahkan mangsa kepada sesuatu yang tak bisa diungkap? Dan mungkin, semua tohmahan dan serangan hari ini hanyalah Fan Noi Chuatang Bang Chim. Setiap gerak-gerinya, Sao Jo Tronen, Juot Soi, Kset Kiluong. Ada yang memerhatikan bahawa beliau sering membawa sebuah buku nota kulit hitam. Buku yang tidak pernah dibuka di hadapan orang lain. Dalam setiap temu janji atau perjumpaan, buku itu ada di sisi. Tiada siapa tahu isinya. Wartawan hiburan mula berspekulasi. Adakah itu jurnal rahasia, senarai nama, atau sesuatu yang lebih pribadi? Yang pasti, Aznil Nawawi bukan lagi sekadar seorang pengacara dan ikon seni budaya. Dia kini menjadi simbol sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks, dan barangkali lebih berbahaya. Namun, walau segala misteri itu menggantung, beliau tetap muncul di khalayak ramai dengan senyuman yang sama. Lembut, ramah. Tapi jika diperhatikan betul-betul, senyuman itu kini lebih berat, seolah menyimpan ribuan cerita yang tak mampu dilafazkan. Dan bagi para pemerhati yang tajam, jelas satu perkara. Kisah ini belum tamat. Masih ada pintu yang belum dibuka, masih ada babak yang belum dipentaskan. Dan seperti semua kisah hebat, kebenaran yang sebenar
barangkali masih menunggu di seberang sunyi yang belum tersentuh. Dan pada suatu petang hujan renyai, Aznil Nawawi dilihat berdiri sendiri di hadapan sebuah bangunan lama yang seolah-olah ditelan zaman. Dindingnya berlumut, jendelanya pecah, dan di atas pintunya tergantung nama yang sudah pudar dan hampir tidak terbaca. Entah apa yang membawanya ke sana. Entah kenapa dia berdiri terlalu lama, memandang ke dalam kegelapan di balik pintu tua itu, seakan sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dari jauh, ada yang sempat merakamkan gambar itu. Gambar yang kemudian tular, namun cepat dipadam. Tiada penjelasan, tiada pengesahan. Dan Aznil tidak pernah mengulas tentang gambar itu sama seperti dia tidak pernah mengulas tentang surat tanpa nama, tentang buku nota hitam, atau tentang individu misteri dalam video tular dahulu. Malam-malam berikutnya, dia muncul di layar kaca seperti biasa. Senyum tenang, mata jernih, suara penuh semangat. Tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Seperti ada dinding tipis di antara dia dan penonton, sebuah jarak yang tidak pernah ada sebelum ini. Seperti dia kini lebih tahu dari yang dia mahu tunjukkan. Dan mungkin lebih luka dari yang dia mahu akui. Ramai yang mula bertanya, Aznil yang kita lihat hari ini, adakah benar dia yang sebenarnya? Atau dia hanyalah pantulan dari sebuah karakter yang dibina begitu sempurna sehingga tak seorang pun dapat memisahkan antara peranan dan realiti? Soalan-soalan itu terus bergema. Kebenaran masih terkubur di balik lapisan waktu, diam-diam mengintai dari sudut-sudut tak terjangkau. Ada yang percaya dia menyembunyikan sesuatu demi melindungi orang lain. Ada pula yang yakin bahawa dia sedang menunggu masa yang tepat untuk akhirnya membuka segala-galanya. Tapi sampai bila? Dan adakah masa itu benar-benar akan datang? Di kalangan penggemar setia, ada yang menyimpan keratan berita, ada yang menonton ulang rakaman wawancara, cuba mencari petunjuk yang tertinggal, mencari isyarat halus, atau mungkin pengakuan diam. Tetapi, seperti pasir di antara jari, semakin dikejar, semakin hilang. Dan begitulah kisah ini berakhir, atau mungkin tidak berakhir. Aznil masih di sana. Masih tersenyum, masih menjadi misteri yang tidak terungkap. Sementara kita, para pemerhati dari kejauhan, dibiarkan menebak-nebak di antara ruang dan diam, antara apa yang dikatakan dan apa yang disembunyikan. Kerana kadang-kadang, kebenaran bukan untuk diketahui, tetapi untuk dirasakan. Dalam senyap, dalam renung, dalam persoalan yang tak pernah ada jawapan pasti.